Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan kelas kita pagi ini, iaitu hari ini merupakan kelas terakhir secara formal di online. Okey, memandangkan minggu depan kita dah mula bersekolah. So, bila kita dah bersekolah, maksudnya ada sebahagian yang online, ada yang sebahagian duduk di sekolah. Okey? Jadi, kamu tengok dekat sini. Okey, sekarang nampak tak yang saya share? Ada tolong respon, nampak ke tak? Nampak cikgu. Okey, so kita tengok iaitu di bawah tajuk pertolongan cemas. Di bawah tajuk pertolongan cemas, so dekat sini, okey, kita akan tengok apa dia standard pembelajaran dia. Iaitu murid boleh menjelaskan situasi berisiko semasa bencana alam. Kemudian dekat sini kita mengaplikasi pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi berisiko semasa bencana alam. So maksudnya di akhir pembelajaran ini kamu dah tahu dah apakah yang dimasukkan situasi berisiko semasa bencana alam, dan kamu boleh tahu macam mana nak melakukan pertolongan cemas, iaitu yang asas je lah. Okey, jadi kita tengok. Apakah itu bencana alam? Okey, apakah dia bencana alam? Kamu tahu selalu bencana alam, bencana alam. Jadi kita tengok apakah maksud bencana alam yang sebenar dekat sini. Bencana alam terdiri daripada awak tengok ada ribut, taufan, tsunami kalau ingat dulu kan. Tanah runtuh dan jerebu. Okey, tsunami. Tsunami iaitu berlaku pada tahun 2003 tak silap saya. Alamak, saya pun lupa. Okey. Okey, iaitu saya tak pasti. Kamu dah lahir kan? Kamu dah lahir belum? Dah kan? Belum. Dah. Kamu dah lahir betul tak? Batch kamu lahir tahun 2004 rasanya kan? Okey. Jadi dekat sini, inilah dikatakan bencana alam. Saya nak ambil pelajar, tadi tak nampak. Bila saya ni dah masuk balik. Okey. Dah masuk dah. Okey. Okey Jadi dekat sini kita tengok apakah ada bencana alam. Inilah dia jenis-jenis bencana alam. Okey, jerebu ni boleh katakan selalu. Kalau awak perasan, nampak tak betapa apa hikmah yang berlaku, apa yang kita terima apabila adanya COVID, kan? Bila ada COVID, jerebu tak ada. Kan jerebu tak ada. Kalau ikutkan dulu setiap tahun kita ada masalah jerebu. Cuti jerebu. Bila bacaan udara tak baik, so sekolah ditutup. Itu dia jerebu. Beberapa tahun yang lalu boleh katakan setiap tahun kita asyik ada cuti jerebu. Okey. Bila ada COVID dah panjang sangat PDPR, jerebu tak ada. Okey. Kemudian tanah runtuh. Tanah runtuh ni sangat selalu berlaku. Okey, yang kalau kamu perasan, yang terkini iaitu berlaku banjir kilat kan, di Kedah, yang semasa kita cuti lagi dalam PKP tu. Okey. Jadi ini adalah bencana alam yang biasa kita tahu. Okey, kemudian kita akan tengok di sini situasi berisiko semasa bencana alam. Jadi kita nak tahu bilakah situasi yang dikatakan berisiko untuk bencana alam. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, udara tercemar merupakan situasi berisiko semasa bencana alam. Okey. Kemudian kalau kita tengok seterusnya, apakah yang dikatakan situasi berisiko ini? Iaitu penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit. Udara tercemar, penyakit berjangkit, semua itu adalah situasi berisiko semasa bencana alam. Okey, next seterusnya. Apa yang dikatakan sebagai situasi berisiko semasa bencana alam? Okey, kita tengok yang seterusnya dekat sini. Okey, jadi kat sini selepas ni kamu dah tahu dah apa yang dikatakan situasi berisiko semasa bencana alam. Bencana alam iaitu udara tercemar, penyakit berjangkit. Okey, kemudian lemas. Ini semuanya adalah situasi-situasi yang dikatakan berisiko semasa bencana alam.
Okey, semasa bencana alam. Jadi kecederaan fizikal. Okey. Kemudian kalau awak tengok dekat sini, yang seterusnya adalah makanan tercemar. Okey, makanan tercemar dan sekejap dia pusing-pusinglah pula ya. Okey, jap. Agak lambat. Sekejap ya. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, dalam situasi berisiko semasa bencana alam, dia ada pecahkan beberapa pecahan dekat sini. Yang pertama kan tadi, udara tercemar. Okey, apabila berlakunya lemas. Semua ni adalah situasi yang berisiko semasa bencana alam. Kemudian penyakit berjangkit. Okey, sana. Sekejap ya. Tinggal awak seorang, Hairil. Okey, penyakit berjangkit. Okey, nampaknya saya tak boleh nak besarkan. Saya besarkan dia jadi lambat. Jadi dekat sini, okey, saya try lagi sekali. Okey. Jadi kat sini dia dah pecahkan kepada 6 bahagian. Udara tercemar, lemas, penyakit berjangkit, makanan tercemar, renjatan elektrik dan kecederaan fizikal. Jadi kalau kita nampak ada 6 jenis ni, maksudnya kita tahu itu adalah situasi berisiko semasa berlakunya bencana alam. Okey, kita tengok seterusnya apakah dia teknik pertolongan cemas. Okey, apakah dia, sebab pertolongan cemas ni merupakan pertolongan awal yang diberikan oleh individu yang tahu, yang dah belajar pasal pertolongan cemas. Kalau kamu tak tahu ilmu pertolongan cemas, kamu tak boleh lakukan pertolongan cemas. Ianya sangat bahaya kepada pesakit. Okey, bahaya kepada mangsa. Kalau kamu tak tahu, kalau kamu nak buat, contohnya kamu nak tolong silat-silat nanti lagilah teruk. Contoh kan. Jadi apakah dia teknik pertolongan cemas, iaitu sekiranya tengok berlakunya lemas. Lemas Jadi kita akan tengok dekat sini. Alamak, ada orang masuk sekejap ya. Okey. Izzat dengan Hairil. Tadi nampak Zul masuk sekejap. Okey. Jadi kalau awak tengok, Sat dia. Okey. Jadi kita tengok tadi dah, kawan yang baru masuk, tadi kita dah tengok situasi yang berlaku, apakah yang berlaku semasa bencana alam. Yang dikatakan cemas. Jadi kat sini teknik pertolongan cemas, lemas, iaitu lebam di bahagian tisu lembut. Okey, apa dia yang dimasukkan dengan yang ini? So kita akan tengok. Okey, kemudian patah di bahagian tangan. Jadi dekat sini semua ni merupakan situasi yang memerlukan pertolongan cemas. Tapi pertolongan cemas macam saya dah pesan tadi mesti dilakukan oleh individu yang ada kemahiran pasal pertolongan cemas. Kalau awak tak mempunyai kemahiran itu, maka tak boleh. Okey. Seterusnya awak tengok kat sini, kemahiran bertindak. Apa yang dimasukkan dengan kemahiran bertindak? So, bila berlakunya bencana alam, kamu sebagai individu yang ingin menyelamatkan orang lain, kena tahu apa yang nak kena awak lakukan. Awak tak boleh sesuka hati awak main terjah je. Kan? Jadi awak kena tahu step dia. Kamu kena tahu sekurang-kurangnya latar belakang pesakit yang kamu nak tolong. Supaya kamu tak silap jalan, kamu tak silap membuat keputusan. Jadi kat sini dia kata kenal pasti halangan dan rintangan. Apa yang dimasukkan dengan halangan dan rintangan? Maksudnya semasa nak kamu lakukan pertolongan cemas, okey, kamu tengok dulu pesakit itu. Apa halangan yang ada kat situ? Jadi tengok keadaan sekelilingnya. Ada tak berlaku rintangan? Apa yang kemungkinan menghalang kamu melakukan pertolongan cemas? Dan kata membuat keputusan untuk kamu bertindak. Jadi, kamu akan tengok dan kamu akan decide sama ada kamu nak tolong ke, kamu nak panggil polis pula. Kamu nak panggil ambulans ke, mana-mana. Jadi, maksudnya dekat sini untuk kamu bertindak, kamu kena tahu dulu membuat keputusan dengan betul. Dan memberi rawatan sementara. Okey?
Jadi memberi rawatan sementara macam saya katakan tadi tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Dia kena hati-hati, macam tu. Okey. Jadi seterusnya kita tengok dekat sini, okey, kemahiran bertindak kenal pasti halangan, membuat keputusan untuk bertindak dan memberikan rawatan sementara. Okey, rawatan sementara, jadi awak tak boleh sesuka hati awak apa yang awak nak buat. Kemudian awak dalam masa yang sama menghubungi pasukan kecemasan supaya dia akan membuat pemeriksaan yang lebih lanjut dan dia akan tahu apa punca ke contohnya lah. Jadi, kamu sangat penting melakukan step-step ini. Kenapa pasti halangan, membuat keputusan bertindak, memberikan rawatan sementara dan menghubungi pasukan kecemasan. Panggil ambulan lah. Macam tu. Okay. Jadi itu adalah tadi kita tengok apakah dia pasal pertolongan cemas yang dilakukan situasi yang dikatakan situasi yang cemas atau semasa berlakunya bencana alam. Kemudian kita tengok kemahiran bertindak apa yang kamu lakukan. Okey? Jadi kalau awak tengok kat sini habis dah. Dah habis dah. Jadi kalau awak tengok dekat sini kita gunakan 2. Okey, yang kita ada tadi ada 2. Okey, 2 iaitu tadi kita dah tengok dah apakah situasi cemas semasa berlakunya bencana alam. Jadi bila apa maksudnya iaitu pasal iaitu kita pasal dalam peti ais. Okey, jadi maksudnya awak akan tengok dekat situ pasal jenis bencana alam tadi iaitu kita tengok pasal berlakunya banjir kilat, jerebu semua tu. Dan kita tengok apakah tadi cara apa yang kamu nak lakukan. Jadi kalau awak tengok tadi semua tu merupakan asas-asas yang perlu kamu tahu sebelum kamu melakukan pertolongan cemas. Okey, sebelum kamu melakukan pertolongan cemas. Okey, jadi kat sini dia kata terangkan teknik pertolongan cemas bagi mangsa lemas ketika banjir. Apakah perkara penting yang perlu dilakukan apabila menghubungi pasukan penyelamat? Okey, dekat sini semasa kamu nak menghubungi pasukan penyelamat, kamu kena ingat ya. Ini saya pernah berlaku pada diri saya. Okey, baru-baru ni kan musim panas, masa PKP, di mana tiba-tiba kat belakang rumah saya ni berlaku kebakaran. Kami pun tak tahu dari mana punca api tu sebab bila panas sangat kan daun-daun kering. Jadi api tu memang merebak dengan sangat laju bila ada angin. Lepas tu api pun kuat. Jadi dalam satu berapa ya, dalam 100 ke 200 meter jugalah kawasan terbakar tu. Jadi apa yang saya buat masa tu, jiran-jiran pun dah cuba padamkan air tapi dia padamkan api tu tapi tak dekatlah daripada kawasan yang jarak yang jauh. Okey, apa yang saya lakukan, saya sendiri menghubungi pihak bomba untuk mendapatkan bantuan. Jadi kat sini dia kata apakah perkara yang penting kamu lakukan untuk untuk makluman apakah makluman yang perlu ada kan semasa kamu nak menghubungi pasukan penyelamat. Jadi nanti dia akan tanya di mana situasi. Okey, dia akan tanya ada tak mangsa yang tercedera ke contohnya. Jadi sebab tu di sini sangat penting kamu kena tahu bahawa pasukan penyelamat ni kamu tak boleh nak main-main. Apa maksud saya tak boleh main-main ni? Jadi tak bolehlah sesuka hati nak telefon bomba ke, nak telefon polis ke tanpa sebab. Okey, sebab kadang-kadang ada pelajar ni yang suka kan nak main-main ke telefon macam tu kan. Tapi kamu tak kot kan. Ni baik ni Izzat dengan Hairil, 2 orang, alhamdulillah. Okey. Jadi maksudnya dekat sini kamu akan tahu. Okey, kamu ada lagi kawan yang tanya mana link. Kita sebenarnya link yang sama je Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini maksudnya kamu sangat pentinglah tahu pertolongan cemas. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku pada diri kita dekat sekeliling kita. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Sekiranya berlaku bencana alam. Jadi awak akan tahu apakah yang awak perlu buat. Okey?
Okey, so saya stop dekat sini untuk kita punya kelas, dengan tajuk pertolongan cemas. Okey. Alamak.